Selamat pengantin baru. Itu semua adalah bagaimana keadaan suasana dalam sebuah majlis perkahwinan. Okey. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Aja Share Channel. Okey, pada anda yang baru sahaja melewati channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like-kan dan share-kan kepada kawan-kawan khasnya. Okey, andai kata ia memberi manfaat tu semua. Dan jangan lupa untuk tekan butang lonceng supaya anda tak ketinggalan segala informasi di PDR dan apa sahaja yang berguna dalam channel ini. Okey, untuk pertemuan PDPR pada kali ini saya akan kongsikan PDPR Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor bagi subjek Munakahat Darjah 4 bab yang kelima. Okey, iaitu mahar dan walimatul urus. Nak tahu? Jom. Kita sambung lagi bab yang kelima dalam subjek Munakahat Darjah 4, iaitu jenis-jenis mahar kahwin. Okey, mahar terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah mahar musammah dan yang kedua adalah mahar misil atau misal. Okey, baik, kita pergi pada yang pertama, mahar musammah. Mahar musammah ini artinya mas kahwin yang disebutkan jumlahnya dan jenisnya dengan jelas dalam akad. Jadi maknanya bila mana kita menjelaskan, contohnya kita seorang pengantin lelaki menjelaskan, aku terima nikahnya si Fulan binti si Fulan dengan mas kahwinnya RM22.50 tunai ataupun RM100 tunai. Itu maknanya mahar itu adalah mahar yang jelas. Okey. Baik, yang kedua, mahar musammah. Mahar musammah wajib dibayar sepenuhnya apabila berlaku salah satu daripada dua perkara berikut. Okey, jadi dia akan wajib dibayar. Okey, yang pertama bilanya berlakunya persetubuhan di antara suami dan isteri. Okey, jadi maknanya mahar ini akan perlu dibayar sepenuhnya. Okey, yang kedua, berlakunya kematian salah seorang daripada mereka. Bila salah seorang meninggal, jadi mahar itu wajib dibayar. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada mahar misil. Okey, mahar misil artinya mas kahwin yang disamakan dengan mahar perempuan yang setaraf dengannya daripada ahli keluarganya atau perempuan lain yang setaraf berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat. Ini mahar misil. Maknanya dia mahar yang mana disamakan dengan perempuan yang setaraf. Contohnya kalau anda kata perempuan ni janda, itu maharnya. Kalau anda perempuan ni tengoklah lebih pendidikan dia, itu maharnya. Itu namanya mahar misil. Okey, mahar misil berlaku apabila mas kahwin tidak disebut jumlahnya dan jenisnya dengan jelas dalam akad nikah. Okey, keterangannya, perkara-perkara jadikan asas menentukan kadar mahar misil ialah umur, kecerdasan, kecantikan, pekerjaan, keturunan, kesopanan, keagamaan, ketakwaan, pendidikan dan statusnya sama ada gadis itu janda serta perkara-perkara lain. Okey, kadar mas kahwin berbeza mengikut sifat-sifat tersebut. Jadi ditentukan, tengok bagaimana. Contohnya sekarang ini, dia ini kerjanya baik, itu maharnya. Kerjanya kena bagi maharnya mungkin RM2,000 contoh. Sebagai contoh, itu bergantung kepada, itu namanya mahar misil. Bergantung kepada inilah dia punya, antara dia punya kriteria dia. Okey, seterusnya kita pergi pada pembahagian mas kahwin. Okey, yang pertama, isteri berhak mendapat mas kahwin secara penuh apabila yang pertama berlakunya persetubuhan di antara suami dan isteri. Okey, dia wajib dapat hak dia mendapat mas kahwin sepenuhnya. Yang kedua, berlakunya kematian salah seorang daripada mereka. Okey. Yang kedua, isteri hanya mendapat separuh sahaja mas kahwin sekiranya
suami menceraikan isterinya sebelum berlakunya persetubuhan. Jadi isteri ini dia dapat separuh. Kalau anda kata suami ceraikan isterinya belum bersetubuh, dah ceraikan. Maknanya isterinya hanya dapat separuh sahaja daripada mas kahwin. Okey, ketiga, isteri tidak berhak langsung mendapat mas kahwin sekiranya yang pertama berlakunya penceraian secara fasah. Jadi apabila berlakunya penceraian secara fasah, jadi anda kata berlakunya perceraian terfasah antara suami isteri itu mungkin tak fasah oleh suaminya, jadi dia tidak berhak langsung mendapat mas kahwin. Okey. Yang kedua, isteri belum lagi disetubuhi. Okey, ini kerana penceraian secara fasah berlaku disebabkan oleh kehendak isteri itu sendiri. Kalau anda kata memang isteri itu yang nakkan perceraian, jadi dia tiada hak untuk mengambil mas kahwin tersebut. Okey, baik. Kita pergi kepada walimatul urus ataupun jamuan perkahwinan. Kalau kita tengok banyaknya walimatul urus berlaku. Bagi biasanya kerja kahwin lah. Saya cakap nak faham dia, kerja kahwin lah. Selamat pengantin baru. Itu semua adalah bagaimana keadaan suasana dalam sebuah majlis perkahwinan. Okey, baik, kita pergi pada pengertian walimatul urus. Okey. Walimatul urus ini ialah jamuan yang disediakan sempena perkahwinan pasangan suami dan isteri yang baru bernikah. Ia diadakan selepas berlakunya akad nikah. Okey, jadi maknanya benda apa ini berlaku apabila jamuan ini dah siap selesai akad nikah, barulah ada majlis perkahwinan ataupun majlis walimatul urus. Okey, kenapa kena ada walimatul urus ni? Okey, hikmah mengadakan walimatul urus. Yang pertama, sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu betul hikmah dia. Kenapa kena ada walimatul urus? Sebab apa? Sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, meraikan perkahwinan pasangan suami isteri yang baru sah mengikut hukum syarak. Maknanya nak raikan. Kita raikan mempelai ni. Dia baru kahwin, kita raikan. Kan? Jadi kita ramai-ramai ada saudara mara datang, kita raikan. Itu cara kita meraikan perkahwinan pasangan suami isteri itu dengan cara mengadakan walimatul urus. Yang ketiga, memberitahu orang ramai bahawa pasangan mempelai sah menjadi suami isteri. Ini pun penting. Pasal apa? Ini yang paling penting sebab ini merupakan satu perkara yang perlu diwar-warkan. Bila seorang antara lelaki dan perempuan itu berkahwin, kena war-warkan, bagi tahu kepada semua orang bahawa dia ini tak kahwin supaya untuk mengelakkan fitnah. Ini penting. Tiba-tiba je anda kata kalau tak ada majlis walimatul urus, dia kahwin senyap-senyap, dah tahu-tahu dia dah kahwin, dia dah menikah, tiba-tiba dapat anak. Dia kata, engkau ni buat maksiat lah. Engkau ni buat maksiat, engkau ni buat dosa ni, salah ni. Nampak? Dah mendatangkan fitnah. Jadi untuk mengelakkan fitnah ini berlaku, maka perlu diadakan walimatul urus untuk memberitahu orang ramai bahawa pasangan ini telah pun menjadi isteri dan suami yang sah. Okey, yang keempat, menjamu tetamu yang hadir sambil mengeratkan silaturahim. Mestilah kalau kerja kahwin mesti ada makan-makan kan. Makan, meraikan jamu tamu hadir, berkenal-kenalan. Ni punya besan aku. Ni besan ke? Kakak ipar, ni adik ipar. Ni orang kampung ni, ni lah. Maksudnya ini semua adalah sebagai tanda untuk mengeratkan silaturahim. Yang kelima, sebagai tanda kegembiraan menerima anggota keluarga baharu. Ini dah tanda dia. Bagaimana nak menerima anggota baru, kita ada walimatul urus. Ni besan. Ni mak saudara dia. Ni mak saudara suami. Ni Pak, semua kita kenal-kenal kan. Itu cara-cara dia. Bagaimana hikmah kenapa perlu mengadakan majlis walimatul urus. Okey, seterusnya kita pergi kepada hukum berkaitan dengan walimatul urus. Okey, hukum mengadakan walimatul urus adalah sunat muakkadah. Dia kena ada buat sebab apa dia sunat muakkadah. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aulim walau bisyah." Maksudnya adakanlah jamuan sekalipun dengan seekor kambing. Perlu adakan majlis walimatul urus sebab apa? Ia adalah sunat muakkadah. Okey, baik. Kemudian kita pergi kepada hukum menghadiri walimatul urus. Hukum dia apa?
Hukum dia menghadiri wali mata urus ini ialah yang pertama fardu ain kepada setiap yang mendapat jemputan dan undangan tersebut. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza du'iya ahadukum ilal wali mati falyatiha." Riwayat Al-Bukhari yang bermaksud apabila seseorang daripada kamu diundang ke majlis walimah, dia hendaklah menghadirinya. Fardu kifayah jika undangan tersebut dibuat secara umum. Ini pun akan dikupas dalam tajuk isi tajuk akan datang, sebab ada beberapa perkara yang kita tahu bagaimana sesebuah wali mata urus itu berjalan. Okey, baik. Hukum memakan jamuan. Tidak wajib makan daripada jamuan tersebut mengikut pandangan yang asah. Tetapi sunat bagi seorang yang tidak berpuasa memakannya. Jadi kalau kita datang kerja kahwin, tak semesti kena makan. Tapi sebaik-baiknya makanlah. Sebab apa? Orang dah hidang, orang dah bagi kita makan, kita kena makan. Jangan tinggalkan. Jangan kita tak makan kerana itu adalah satu pembaziran. Okey, jadi itu saja untuk perkongsian pada kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan sharekan segala informasi tutorial PDPR yang menarik dalam channel ini kepada kawan-kawan melalui kaedah WhatsApp ke, Facebook ke, Telegram ke, atau apa sahaja medium yang dapat membolehkan masyarakat dapat tahu dan memberi manfaat untuk semua. Dan jangan lupa kalau tak nak ketinggalan, tekan butang loceng agar korang semua tidak ketinggalan segala informasi yang menarik dalam channel ini. Okey, jumpa lagi dalam pertemuan akan datang. Assalamualaikum.